Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum tu saya dekat luar, so sorry lah sebab saya pakai mask. Sebenarnya boleh je nak buka dalam kereta ni kan. Tapi sekejap kita tunggulah kita punya ni. Kakak say hello. Kakak biar dia lalu. Takutnya. Lah, saya nak tahu dia dengar ke tak. Siapa-siapa tolong komen. Bismillah. Okay, siapa? Allah Akbar. Terkejut. Okay, siapa ni? Boleh dengar tak suara? Jelas ke tak? Jelas tak? Ya? Boleh dengar ke suara? Siapa-siapa lah yang ada? Kak Atira, Kak Nam, boleh dengar suara ke? Akak? Jelas atau tak? Dengar Okey. Saya start lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk siapa yang kakak cakap slow-slow sikit. Okay, untuk siapa yang selalu dengar live, bukan selalu tengok, follow lah page UK Homestay. Start daripada Ramadan, kita memang ada slot yang khusus lah, slot yang khas, iaitu RBY. RBY ni memang korang akan nampak lah saya. So saya ni siapa? So pasal pakai mask kan, so macam agak tak kenal. So saya dekat luar sekarang. By the way, saya dekat luar. Saya tengah tunggu kakak saya untuk dia beli barang, untuk semualah beli barang dapur. Apa nama cakap tadi? Perkenalkan diri kot, sebab selama ni just tahu umur je kan, kita tak sempat nak two direction. Wow, macam mana? Apa bagi ni? Dua hala punya perbualan kan. So nama saya Ummu Hajar binti Azhar Adib. Saya selalunya orang panggil, kebanyakan orang akan panggil saya Hajar lah. Tapi ada juga certain orang yang panggil Ummu. Dan keluarga UK Homestay semua panggil Ummu lah. Dan saya share sikit yang saya perasan, bila orang panggil saya dengan nama Ummu, saya lebih senang attach dengan dia. Tapi tak tahulah macam mana kan, mungkin sebab Ummu tu maksud dia ibu kot. So dia bila orang panggil ibu dia jadi macam okay. Alright. So saya ni dekat dalam UK Homestay ni sebagai apa? Hai Nur Atira. Okay, saya ni dekat UK Homestay ni siapa? Position apa? So saya adalah manager OTA. OTA ni apa? Adalah banyaknya adalah. OTA ni online travel agent. Ni je. Online travel agent yang mana yang korang duduk booking online booking, booking.com, Agoda, Airbnb, apa lagi? Expedia, hotel.com and yang so on lah. Itu tu bidang tugas saya lah. Yang buat listing, yang korang booking, yang masukkan booking korang tu, yang call. Okay, selalu dan saya nak beritahu lah, kalau ada customer yang pernah booking online dekat kita OTA online travel agency, yang call tu itu semua under department OTA. So saya salah seorangnya, dan memang saya tak perkenalkan diri saya pada customer as Ummu lah. Saya memang perkenalkan sebagai Hajar. Sebabnya adalah sebab dia. Okey, dan ta'aruf kita. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Okey, apa yang saya nak cakap pasal hari ni? Astagfirullah. Maaflah dia macam agak. Okey, sorry. Hai baskan apa tu? What's that? Oh, sorry lah, saya tak tahu tu apa. Kabilan Araki Ariakan KB. Okey, saya teruskan. Saya nak cakap pasal hari ni adalah pasal parenting. Tapi yang single-single tu, yang belum kahwin, yang belum jumpa pasangan siapa nak kahwin, jangan left daripada kita punya live. Sebab apa? Sebab korang lah orang yang perlu dengar live ni. Dan saya pun, saya belum kahwin. Jadi jangan rasa ilmu pasal parenting ni tak penting untuk orang yang belum kahwin, ya?
Jadi, sebab tu itu adalah saya punya objektif pertama lah. Objektif kita supaya kita tahu, walaupun kita belum kahwin, walaupun kita belum ada keluarga sendiri, tapi kita kena tahu kenapa kita kena belajar tentang ilmu parenting ni. Dan kepentingan maksudnya adalah dia punya Hai Lokman. Welcome. Okay, kenapa kita kena tahu pasal ilmu parenting ni? Parenting ni pasal apa? Ilmu keibubapaan kan yang kita tahu. So, korang yang sekejap penat. Hafiz jangan kuatkan. Ni nak cakap. Okay, jadi macam yang awal saya cakap tadi, saya ilmu parenting ni bukan bidang saya lah. Saya pun masih belum kahwin. Saya just bercakap berdasarkan okay. Saya just bercakap berdasarkan saya punya pemerhatian, saya punya pembacaan, saya punya saya tanya orang, saya banyaklah. Maksudnya bila saya dapat tugas task untuk bawa tajuk parenting ni, saya lebih banyak membaca lah pasal ilmu parenting ni supaya sebab saya tahu saya macam banyak juga yang banyak juga yang apa nama ni? Masih belum cukup banyak ilmu tentang parenting ni. Jadi disebabkan itu saya nak cakap, contohlah kalau ada apa-apa yang saya salah sampaikan ataupun apa-apa pertanyaan, boleh komen, bagi tahu ada atau saranan nak cakap, saya nak cakap nak sarankan saya untuk cakap tajuk apa pun boleh komen juga. Contoh kalau soalan tu saya boleh jawab, saya akan cuba untuk jawab. Tapi kalau saya tak dapat nak jawab, insya-Allah saya akan jawab pada next live lah. Tapi saya akan rujuk kepada beberapa orang yang selama ni menjadi rujukan saya lah. Macam tu. So, boleh komen. Jangan tak komen. Lagi satu. Allah. Lagi satu. Okey. Lagi satu, jangan left. Kenapa? Pernah dengar tak ayat Ijlis bina nu'min sa'ah? Mari duduk bersama dan beriman sejenak. Ayat ni selalu, maksudnya dulu sangat famous dalam kalangan sahabat Rasulullah. Dia ada budaya bila jumpa je saling nasihat-nasihati. So sekarang ni saya bukan nak acknowledge macam more to acknowledging sangat pun, tapi dia lebih kepada kita nasihat menasihati di samping kita dapat ilmu, walaupun dia tak rasa berat sangat. Macam tu. So, saya masuklah balik. Tu baru introduction. Berapa minit ni? Tu baru introduction. So, saya akan masuklah yang pertama. Kita punya dia punya poin pertama adalah parenting tu apa? Parenting adalah perkataan dari bahasa Inggeris yang bermaksud, dia ada kata dasar dia parent. Parent ni bermaksud ibu bapa. Tapi dia ada dekat belakang dia tu ing. So ing ni ada melambangkan satu perbuatan. Oh, belajar bahasa Inggeris. Okay. So bila dia melambangkan satu perbuatan, maksudnya adalah seseorang yang sedang membuat pekerjaan ibu bapa. So apa dia? Nak cakapnya bahasa mudahnya. Kenapa? Nak cakapnya bahasa mudah untuk kita faham tentang parenting ni. Ya. Nak tutup. Sekejap ya, iklan. Okay, nak cakapnya bahasa mudah untuk kita faham tentang parenting ni adalah mendidik, mengasuh ataupun membimbing anak dengan cara yang betul. Sorry. So maksudnya parenting memang untuk mak ayah je ke? Tak. Saya memang ulang, saya cakap memang tak. Sebab apa? Okey. Tadi kan untuk mendidik anak, mengasuh anak, membimbing anak. So saya nak kongsilah sikit. 2 hari lepas, 2 hari lepas saya teman kakak saya. Sudah 3 hari lah sebenarnya kita orang keluar. Saya masih patut PKP. Okay, 2 hari lepas saya teman kakak saya pergi melawati mall. So lepas tu saya pun pergilah MPH. Sorry, dia blur. Saya pergilah MPH. So saya pergi MPH, saya cari beberapa buku dan
tak banyak mana pun buku. So tapi saya jumpa satu buku. So saya Afi, nyanyi slow sikit. Boleh? Malu lah orang dengar. Okay, apa tadi? Lupa dah. Allah SWT. Okay, saya pergi MPH dan saya jumpa lah satu buku yang memang saya cari, iaitu tada! Nampak tak? Alah, dia mesti terbalik Dia, tajuk dia Unbreakable by Aiman Azlan. Buku ni mana saya tahu kewujudan dia adalah sebab saya memang follower setia Aiman Azlan lah, dia punya YouTube. So, saya nampak buku ni bila dia post dekat dia punya bila dia post dekat dia punya YouTube, memang dia letak buku ni dekat atas meja dia. So saya pun macam, wah, macam menarik sebab saya tahu buku ni dia pasal relationship. Sebab apa? Dia tulis depan ni. Sebab saya nampak depan je. How to prepare yourself for a strong relationship. So asalnya saya ingat buku ni adalah pasal relationship yang, relationship dengan family, dengan kawan, dengan mak ayah, dengan adik-beradik. Family, adik-beradik samalah. Dengan pasangan hidup kan. So saya beli. Tapi sebenarnya bila saya jumpa dia dekat kedai, saya baca dia punya belakang ni, dia memang totally pasal love and relationship. Maksudnya pasal hubungan antara lelaki dengan perempuan lah kan. Hafiz, rosak. Tak boleh buka. Umi ada kunci dah. Nanti mami datang, okey? Tak boleh, nanti sekejap lah. Ni nak? Nak wan je. Okey. Aimi, hai Aimi. Okey. Apa tadi? Lupa dah. Allahumma salli alaihi. Okey. So bila saya baca dia punya belakang ni, dia sebenarnya pasal hubungan antara lelaki dan perempuan lah. Tapi apa yang menarik perhatian saya kat sini adalah dia punya belakang ni ada dia punya quote tau. So quote ni dia tulis apa? You will never be ready to be in a committed relationship, but you can always be prepared. So maksudnya apa yang Aiman Azlan ni tulis, dia cakap kita tak akan pernah bersedia untuk hubungan yang perlukan komitmen tu. Apa dia? Perkahwinan lah. Tapi kita boleh sentiasa untuk bersedia. Maksudnya be prepared. Maksudnya untuk ke arah sedia tu. Untuk berusaha ke arah sedia tu, macam tu. So, apa yang saya nak relatekan kat sini, nak cakapnya, walaupun korang belum kahwin, even belum jumpa pasangan yang siapa nak kahwin sekalipun, belum jumpa jodoh lagi pun, korang perlu untuk tahu tentang ilmu parenting. Sebab apa? Sebab sebagai preparation kepada korang ke arah itu. Sebabnya takkanlah bila korang dah kahwin, dah nak ada anak baru korang nak faham. Sebab apa saya cakap macam ni? Nanti saya akan go to the next bukan next live. Go to the next point, iaitu kepentingan dia. Kenapa kita kena kenapa kakak? Kenapa kita kena belajar, maksudnya tahu tentang ilmu parenting ni adalah pertama, persediaan ke arah itu. Macam saya cakap tadi, sebagai persediaan, sebagai kita punya yelah, sebenarnya setiap antara kita ni kalau ada rezeki, insya-Allah, kalau panjang umur, insya-Allah semua akan berkeluarga, semua akan berkahwin dan ada keluarga sendiri dan ada anak sendiri, dan pada waktu itu memang ilmu parenting ni kita akan gunakan. So, inilah salah satu persediaan dia. Kita kena belajar, banyakkan membaca, banyakkan bertanya, banyakkan kita memerhati. Contoh dalam cakap dia elok kakak. Contoh kalau apa nama ni? Lupa. Saya mudah terlupa bila okey. Kakak jatuh. Alhamdulillah, Umi kalau jatuh. Okey. Lepas tu tak apalah, saya go to the point kedua. Point kedua adalah
tugas mendidik, tugas okey, dalam kan saya cakap tadi daripada awal saya cakap bila saya dapat tajuk ni saya banyak membaca pasal parenting ni, dan saya jumpalah satu quote ni yang bagi saya menarik untuk saya. Dia cakap tugas mendidik anak adalah satu proses yang berterusan, bukan bermusim. Maksudnya tugas didik anak ni, once kau dah ada anak, tugas tu sampailah kau dah tak ada anak dah. Bukan nak cakap apa, maksudnya sampailah sama ada kita yang meninggal ataupun anak tu yang meninggal. Macam tu dah. Nak cakapnya betapanya tugas nak mendidik tu bukan bermusim, bukan waktu dia bukan bermusim lah. Lepas tu dan nak cakapnya bukan bermusim ni, dia kalau nak apa? Tak boleh, nanti polis tu ada kat situ tu. Budak-budak tak boleh keluar. Nampak tak polis? Kan, nampak kan? Takutlah polis. Takut kan? Okey, duduk sini je. Okey, lepas tu apa tadi saya cakap? Okey, bukan sorry lah. Saya terpaksa jaga budak-budak ni sekarang. Hai Fasiha. Okey. Nak yang mana? Tak apa, bagi kakak. Okay, tugas mendidik ni bukan tugas yang bermusim, tapi dia berterusan. Kenapa? Sebabnya nak cakap betapa apa nama ni? Betapa ilmu parenting ni bukan Astagfirullahalazim. Betapa anak ini adalah amanah. Nak cakap anak ni adalah amanah pada Allah. Amanah untuk kita jaga. Allah bagi untuk kita jaga. So kita kena jaga elok-elok. Bukannya sekadar kita beracuh tak acuh. Bila kita rasa nak jaga, kita jaga. Bila kita rasa nak didik betul-betul, kita didik betul-betul. Tak. So contohlah kan, saya bila contoh saya bagi contoh. Bila saya bagi contoh, bila saya cakap dekat Fasiha, saya cakap Fasiha boleh tak? Sebab dia Fasiha ni dia ada buat satu pokok daripada kristal tau. Dia memang dia create sendiri pokok tu jadi satu biji. Tu memang hasil kerja tangan dia. Ni contoh. So saya cakap dekat dia, boleh tak kalau saya nak pinjam itu, saya nak jaga untuk beberapa tempoh waktu. Lepas tu sebab saya teringin ada pokok daripada kristal tu. So lepas tu dia pun bagilah saya pinjam. Dia bagi saya pinjam, cakap okey, jaga elok-elok. Ni amanah aku bagi untuk kau jaga elok-elok. Lepas tu saya pun jaga, saya ambil, saya jaga. Tapi lama-lama saya rasa macam benda tu macam menyusahkan. Mula-mula saya nak, tapi lama-lama saya akan rasa benda tu menyusahkan. Nak kena ini tu, nak kena ini, nak kena sabun setiap hari, takut ada habuk. Whatever. So lepas tu saya macam lama-lama saya akan abaikan dia. Bila saya rasa nak jaga, baru saya akan jaga dia elok-elok macam tu. Tapi maksudnya bila saya tak jaga dengan elok, dia pokok kristal tu lama-lama dia akan jadi berkulat. Biasalah ada humid punya ni kan. So dia akan ada debu yang banyak. So dia tak macam apa yang Fasiha tu bagi dekat saya pada asalnya. So bila satu waktu Fasiha macam, boleh tak aku nak balik benda ni? Macam tu. So daripada situ, bila saya pulangkan dalam keadaan macam tu, apa perasaan Fasiha agak-agak? Mesti dia akan rasa sedih kan. Aku buat benda ni payah kot. Aku memang jalin dia punya ni jadi pokok tu. Jadi satu pokok daripada kristal kecil-kecil tu jadi pokok. Tiba-tiba kau buat benda ni, Tata memang masa pulang tu dah terlerai habis semua dah. Tak ada rupa pokok dah. Kan jadi sedih. So macam itulah saya bagi analogi tentang anak. Maksudnya anak ni Allah bagi pinjaman kepada kita untuk kita jaga. Tapi kalau kita tak jaga elok-elok, apa rasa? Maksudnya macam mana kita nak impress Allah kalau macam tu, sedangkan Allah tu Tuhan kita. So nak cakapnya anak ini adalah amanah. Dia amanah yang kita perlu kena jaga. Bila cakap pasal amanah ni, memang benda yang sangat berat lah. Bukan benda yang boleh main-main. Sebab amanah ni Allah akan tutup di akhirat kelak. So poin yang kedua adalah, poin yang ketiga dah. Okay, poin yang ketiga adalah kenapa pentingnya ilmu parenting ni, supaya kita boleh kawal emosi kita. Sebab apa? Sebabnya anak-anak ni dia bermacam-macam ragam. Sampai tu pokok kristal saya baik-baik. Okay. Sedih kan? Macam tu lah perasaannya. Okay. Apa tadi saya? Astagfirullahaladzim. Okay, poin ketiga adalah
sebab anak-anak ni dia macam-macam ragam. So betapa penting ilmu parenting ni supaya kita tahu macam mana nak uruskan emosi kita, macam mana nak uruskan emosi anak kita juga. Sebab anak-anak ni dia terdidik dengan mak ayah sendiri. So kenapa saya cakap anak ni macam-macam ragam? Saya adalah juga borak dengan kakak saya semalam. Inilah mak dia orang ni lah. Saya borak dengan kakak saya pasal benda-benda ni lah. Pasal dia cakap, anak-anak ni, dia even anak kita pun sama rahim, sama benih yang sama. Dia tetap ada ragam yang berbeza. Even dua orang ni kan. Ni. Hafiz sini. Cepat naik atas. Hafiz jalan lah. Kita tengok. Okay, ni Hafiz. Kita kenalkan sikit lah. Sementara tu kan. Okay, ni Hafiz. Ni kakak Lulu. Okay, hai. Okay, tu Kak Lulu. Okay. So, diorang ni walaupun daripada mak yang sama, ayah yang sama, benih yang sama, rahim yang sama, tapi perbezaan karakter diorang sangat berbeza. Sangat berbeza. Dan even contohlah kalau orang tu ada seorang anak sekalipun, seorang anak tu pun akan berbeza mengikut fasa perkembangan dia. So nak cakap ni ragam anak ni memang berbeza pun. Sebab tu kita kena belajar. Apa terang sana? Sebab tu kita kena belajar urus emosi kita, emosi anak-anak kita macam mana. So melalui ilmu parenting ni lah. So macam mana urus emosi tu adalah saya akan sebut nanti insya-Allah. Tapi hari ni kita just nak tahu apa kepentingan dia. Dan bila maksudnya bila sebut tentang urus emosi, dia lebih kepada contoh ragam anak-anak yang pelbagai ni adalah ujian kepada mak ayah. Sebab Allah dah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, tak silap saya. Correct me if I am wrong. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya harta dan harta benda lah dan anak-anak kamu adalah ujian kepadamu. So nak cakapnya anak-anak ni memang ujian. Allah dah cakap dah. Dia bagi harta benda ujian. Kakak Umi cakap apa tadi? Kenapa? Kakak ni kat cermin je. Kat di belakang. Takut dia tak nak. Ada makan panas lah. Panas apa? Panas tu kat makan. Kakak duduk sini lah. Duduk sini. Okey. Duduk sini duduk diam. Okey. Tengoklah ini pun satu hal dah. Okey, apa tadi? Astagfirullahalazim. Surah Al-Anfal. Anak ni sebagai ujian kepada mak ayah lah. Sekejap. Kena tak kakak? Okay, sebagai ujian kepada mak ayah. Sekejap, hilang point. Alih betul. Okay, sebagai ujian kepada mak ayah. So sebab itulah saya cakap tadi, macam-macam ragam ni lah itu ujian daripada segi emosi, macam mana kita nak uruskan emosi. So sebabnya bila kita sebenarnya emosi ni benda yang sangat maksudnya core kepada berlakunya kes penderaan. Saya dapat statistik lah. Biasalah. Oh lagi satu saya lupa. Saya sekarang tengah pursue master final SEM. So biasalah bila budak master nak bagi hujah ni dia bagi statistik sikit. So statistik yang saya dapat daripada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Sekejap nak cari. Betul lah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tahun lepas kita punya Malaysia punya kes penderaan adalah 685 kes dera dan 39% daripadanya adalah daripada ibu kandung. Bukan ibu tiri, memang ibu kandung. Dan daripada 32% adalah daripada ayah. So maksudnya mak ayah ni dah separuh, bukan separuh, lebih separuh. Dalam 71% sahaja itu pun dah mak ayah dah. So nak cakap ni betapa penting ni kita nak uruskan emosi dalam kehidupan berkeluarga ni, emosi kepada anak-anak kan. Biasalah anak-anak
anak-anak ni pula sebenarnya didikan dia daripada kita lah. Sebenarnya semalam pun kakak saya juga dia cakap apa-apa yang contohlah anak-anak ni sebaik mana dan seteruk mana pun mak dia akan sentiasa mengidolakan mak dia. Saya ubah sikit. Dia akan sentiasa mengidolakan mak dia. So, mak dia ni macam memang macam role model lah. Hai Shika. Okay, dia macam role model kepada diri dia. Maksudnya memang dia tengok mak dia tu memang macam itulah ratu dunia yang dia kena ikut. Macam tu. Walaupun benda tu sebab dia tak tahu. Budak-budak ni dia tak tahu benda tu betul ke salah. Dia tengok je dia ikut. Dia tengok je dia ikut. Dan yang dia anggap sebagai role model ni lah yang dia akan ikut, iaitu ibu dia. So kan kita selalu dengar orang cakap anak-anak ni dia ibarat kain putih. So ibu bapa yang mencorakkan dia. Corak macam mana yang kita nak tu. Sebelum kita kahwin pun, satu saya cakap tadi, orang yang belum berkahwin kena dengar benda ni. Sebab sebelum kahwin pun kita dah boleh design kita punya corak tu macam mana yang kita nak. Tapi nanti saya akan beritahu dulu lah, maksudnya mesti ada cabaran dia. Tapi itu nantilah kita akan go to the next life nanti. So saya nak tambah lagi apa lagi? Statistik dah. Okey. Sekejap penat. Okey, last point saya untuk kepentingan ni adalah kenapa Shika share tau. Okey, kenapa kita ni tadi apa saya cakap tadi? Okey, kenapa ilmu parenting ni penting? Ni last point saya lah. Tapi mungkin ada banyak lagi kepentingan sebenarnya. Tapi last point saya adalah sebab anak-anak ni adalah ladang ataupun lubuk tabungan kita untuk kita bawa ke akhirat nanti. Maksudnya kan ada hadis cakap kan. Ada hadis cakap kan. Apa ni? Anak Adam ni dia semua benda akan terputus dari dia bila dia dah meninggal kecuali 3 benda. Apa dia? Iaitu apa dia? Ya Allah. Iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dengan doa anak yang soleh. Okey. So doa anak yang soleh ni betapa pentingnya. Kalau kita invest, maksudnya invest dari segi masa, pengorbanan emosi kita untuk anak, untuk kita didik dia sungguh-sungguh jadi anak yang soleh. Nanti dekat akhirat kita yang mudah. So maksudnya pengorbanan itu investment. Sorry lah. Maksudnya pengorbanan itu, investment itu adalah investment yang berbaloi lah. So tak rugi pun kita invest kepada anak-anak ni. Kepada perkembangan anak. Allah. Maaflah semua orang. Maaf saya minta maaf banyak. Life ni memang disaster sikit. Okay. Itulah maksud. Saya minta maaf. Okay, maksudnya apa nama? Kakak jangan gerak kakak. Umi punya ni kat sini. Kakak jangan gerak tau, nanti jatuh lagi. Semua orang ramai orang tengok ni kak. Okay. Okay, apa tadi? Allah masuk Rasul Muhammad. Okay, sebagai kita punya tabungan lah. Maksudnya kita nak ke akhirat ni, kita nak kita mudah dekat akhirat. Sebab dunia ni, Allah dah cakap, kehidupan dunia ni hanyalah senda gurau sahaja. Yang kekal nanti dekat akhirat. So dekat akhirat tu lah kita ni senang. So dengan nak senang dekat akhirat nanti, anak-anak ni lah kita punya investment kita. Untuk kita senang dekat sana nanti. Okay, last lah penutup daripada saya. InsyaAllah penutup. Semoga sebenarnya jujurlah saya cakap, saya sangat takut nak cakap pasal tajuk parenting ni sebab dia bukan bidang saya. Maksudnya saya tak ada pengalaman pasal benda ni apa semua. Sebab tu saya cakap kalau ada contoh apa yang salah daripada saya punya perkongsian, boleh komen ataupun boleh juga macam nak
nak suggestkan macam tajuk untuk live next live ke apa semua, boleh juga komen. Nanti saya boleh review dia punya tajuk. Dan kalau ada persoalan, kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab terus. InsyaAllah saya jawab terus. Dan kalau tak boleh bawa, nanti sekejap lagi kita gerak. Okey, kalau Allah Masya Muhammad. Kalau ada persoalan yang saya tak mampu nak jawab, insyaAllah saya akan jawab nantilah untuk next live, dan saya akan rujuklah beberapa orang. Dan 2 orang kakak saya adalah, kakak slow sikit. 2 orang kakak saya memang dia bidang dia, diploma Early Childhood Education tu memang bidang dia orang. So insyaAllah saya memang ada rujukan lah daripada bidang tu. So lagi satu saya nak cakap, kenapa ini luar sikitlah daripada kita punya tajuk parenting. Kenapa kalau perasan kita punya Yuki Homestay sekarang banyak sangat live. Banyak sangat kita buat live. Kenapa? Sebabnya kita punya owner selalu cakap, selalu ingatkan, ada hadis kan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. So itulah yang dia terapkan dalam dia punya Kakak, biar kakak. Okey. Itulah yang kita kena terap. Apa tadi? Apa tadi orang cakap apa? Tak tahu. Tak ingat dah. Apa tadi saya cakap? Allah masih selamat. Oh, kenapa YH sekarang banyak live? Untuk jadi manusia yang bermanfaat. So, sekarang kita punya owner terapkan supaya dia punya staff ni semua maksudnya boleh bagi manfaat ni kepada orang-orang lain dengan Okay. Sorry lah. Okay, supaya kita dapat jadi orang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Samalah juga macam kalau saya kalau yang melihat menonton sekarang pun macam mana selain daripada macam kita orang ni boleh bercakap, boleh bagi manfaat dengan cara ini, tapi korang nak buat juga, nak jadi manfaat juga, nak jadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia tahu, bukan sebaik-baik orang Melayu, bukan sebaik-baik manusia zaman sekarang, tak. Dia sebaik-baik manusia. So nak rebut peluang sebaik-baik manusia tu, korang boleh share manfaat yang korang dapat sekarang, ataupun dalam video-video sebelum ni pun korang boleh share. Itu cara korang memberi manfaat kepada orang lain juga. Korang dah dapat manfaat dekat sini, so korang share manfaat yang korang dapat ni kepada orang lain. So bila orang lain share pun korang dapat juga pahala tu. Dia macam MLM macam tu lah lebih kurang. So korang share, saya dapat pahala. Bila orang share, orang yang tengok share korang tu share juga, korang dapat pahala, saya pun dapat pahala. Macam tu. Kakak panas kakak, buka aircon. Macam ni sayang. Okay dah, don't touch. Okay, itu sahaja insya-Allah. Dan semoga saya doakanlah, semoga siapa sahaja yang tengok video live ni, semoga kalau dalam keadaan kesempitan dikurniakan kemudahan, dikurniakan kelapangan hati insya-Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi insya-Allah dalam live seterusnya, bila-bila dalam 2 hari lagi insya-Allah. Next tajuk saya tak tahu lagi apa, tapi itulah. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, komen, share. Komen yang baik-baik. Nak bagi manfaat pada orang, komen yang baik-baik insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Bye. Kakak cakap bye. Bye. Hafiz nak bye. Bye. Bye semua. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.